Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam modul 1, teacher sangat tekankan nisbah kewangan. Dalam nisbah kewangan terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, nisbah keperuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Dalam setiap nisbah ada anak masing-masing. Biasanya dalam soalan akan diberi ekau perdagangan dan untung rugi ataupun penyata kedudukan kewangan sebagai maklumat dalam pengiraan. Okey, kita lihat satu persatu. Peratus untung kasar atas kos jualan ataupun tokokan. Untung kasar di atas. Lepas tu kos jualan di bawah. Darab dengan 100, kita akan dapat jawapan dalam peratusan. Tapi tafsirannya, berapa peratus kita dapat, kita akan sebut dalam sebutan sen. Okey. Untung kasar atas kos jualan. Jadi daripada maklumat yang diberi, kita tengok untung kasar sama dengan 9900. Lepas tu kos jualan sama dengan 36600. Masuk dalam formula, kita akan dapat 27%.05. Okey, tafsirannya kita akan guna setiap RM1. Kalau kamu tengok tafsiran untuk nisbah lain sama juga, kita akan guna RM1. Kos jualan untung kasar yang diperoleh ialah 27 sen. Maksudnya setiap RM1 kos yang kita sudah belanjakan akan menjana keuntungan sebanyak 27 sen. Okey, kita lihat yang kedua, peratus untung kasar atas jualan ataupun disebut margin untung kasar. Untung kasar di atas, jualan di bawah. Jualan kita ambil jualan bersih, iaitu nilai selepas jualan tolak pulangan jualan. Untung kasar kita sudah tahu 9900. Jadi jualan bersih sama dengan 46500. Masuk dalam formula darab dengan 100, kita akan dapat 21.29. Jadi kita ambil nombor sebelum perpuluhan. Tafsirannya, bagi setiap RM1, untung kasar yang diperoleh ialah 21 sen. Maknanya, setiap RM1 yang kita dapat sebagai hasil dalam RM1 tu, 21 sen adalah untung kasar. Maknanya, 79 sen itu adalah kos dibelanjakan. Okey, yang ketiga, peratus untung bersih atau jualan ataupun dengan nama lain margin untung bersih. Untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Perasan tak? Kalau kamu hafal nama-nama nisbah ini kan, kamu akan perasan item yang di depan sekali akan letak di atas, lepas tu item yang di belakang akan letak di bawah. Lepas tu darab dengan 100. Okey. Jadi jualan bersih kita sudah tahu 46500. Jadi daripada maklumat yang diberi, untung bersih adalah 11300. Masuk dalam formula, tekan kalkulator. Okey. Jadi bagi setiap RM1, untung bersih yang diperoleh ialah 24 sen. Okey, apa beza untung kasar dengan untung bersih? Untung kasar adalah untung selepas jualan tolak dengan kos jualan. Kos yang dibelanjakan untuk tujuan menjual. Okey. Untung bersih adalah jualan tolak kos jualan tambah dengan nilai hasil tolak dengan belanja. Memang bersih sudah, memang habis sudah ditolak semua.
Jadi disebut sebagai untung bersih. Okey. 4. Pulangan atas modal. Kita nak tahu setiap RM1 kita menyumbangkan dalam perniagaan berapa? Berapa untung kita akan dapat balik untuk setiap RM1 yang kita menyumbangkan. Okey, jadi untung bersih bahagi dengan modal awal. Untung bersih kita sudah tahu nilainya adalah 11300 modal. Maknanya kita kena rujuk ekuiti pemilik, ambil nilai modal akhir iaitu 91100. Ambil modal awal sebelum tambah dengan untung bersih. Maaf, ada kesilapan. Kita ambil modal awal 79800 masuk dalam formula, dapat 14 sen. Okey. Jadi tafsirannya, setiap RM1 yang dilaburkan, untung yang kita dapat adalah 14 sen. Dalam nisbah kecairan ada dua nisbah, iaitu nisbah semasa, nisbah hujan asid. Nisbah semasa tujuannya adalah untuk kira setiap aset yang kita ada boleh menampung berapa liability semasa. Aset adalah harta yang kita pegang, liability adalah hutang. Okey, jadi kita kena ambil jumlah aset semasa bahagi dengan jumlah liability semasa. Maklumatnya boleh dapat dari penyata kedudukan kewangan. Okey. Aset semasa, nilai bersih. Liability semasa, nilai bersih. Okey. Lepas tu, jawapannya, berapa kamu tekan kalkulator dapat jawapan itu akan letak nisbah dengan 1. Jadi tafsirannya, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM2.19 untuk menjelaskannya. Maknanya ada lebihan lah. Ada lebihan. Aset lebih tinggi daripada liability. Okey. Nisbah hujan aset adalah sama maksud dengan nisbah semasa, cuma kita tidak mengambil kira inventory akhir. Kita tengok item-item yang ada dalam aset semasa, ada inventory akhir, ada akaun belum terima, bank tunai. Tunai adalah dalam bentuk duit. Apa yang simpan di dalam bank juga bentuk duit. Apa yang kita dapat dari akaun belum terima juga duit. Inventory akhir adalah barang. Jadi kita tidak mau tengok barang, kita hanya tengok duit sahaja. Berapa duit kita boleh cover liability semasa, iaitu hutang. Okey, jadi kita tolak inventory akhir. Okey, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.97. Ini jawapan di kalkulator. Lepas tu, kita letak nisbah dengan 1. Nisbah dengan 1 ini maksudnya setiap RM1 liability semasa. Okey. Okey. Jadi, kalau tidak kira inventory akhir, kita ada RM1.97 untuk menjelaskannya pada kadar sekarang. Okey, lebih daripada RM1. Okey, kalau jawapannya kurang daripada RM1, contohnya RM0.9 sen. Maknanya rendah daripada liability semasa kan? Maknanya kita tidak mencukupi duit untuk membayar hutang. Sedangkan hutang RM1, tapi dalam poket kita ada 90 sen saja, tidak cukup. Begitu juga dengan nisbah hujan aset. Kalau tidak mengambil inventory akhir, kita
ada 80 sen. Contohnya lah, kurang daripada RM1. Maknanya kita tidak mampu membayar hutang perniagaan. Okey, nisbah kecekapan. Kadar pusing ganti inventory dalam bilangan kali. Okey. Formulanya, kos jualan bahagi dengan inventory purata. Bagaimana kita boleh dapat inventory purata? Iaitu inventory awal tambah dengan inventory akhir bahagi dengan 2. Kita akan dapat inventory purata. Okey, kos jualan 36600 bahagi dengan inventory purata, kita akan dapat 7.87 kali. Maksudnya ini adalah dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah mengganti atau membeli inventory baru sebanyak 7.87 kali. Okey. Dalam kedai kita kena ada belian, baru kita akan melakukan jualan. Okey, jadi 7.87 kali ini kita akan ambil nombor di depannya 7. Okey, supaya kita senang sebut. Okey, maknanya dengan kadar pusing ganti inventory, kita melakukan 7 kali pembelian dalam satu tempoh perakaunan. Ini dalam sebutan kali. Kalau sebutan dalam bilangan hari, okey, kita akan tukar. Terbalik. Inventory purata bahagi dengan kos jualan darab dengan tempoh 1 tahun, iaitu 365 hari. Maknanya, jawapan ini bermakna setiap 46 hari kita akan masuk sekali stok. Okey, kita tengok tafsirannya. Dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru setiap 46 hari. Yang ini kita kira sebagai andaian sahaja. Kita andaikan setiap 46 hari kita akan buat pembelian stok. Nombor 2, tempoh kutipan hutang. Kita kena kira kemampuan hasil yang kita dapat daripada jualan untuk kutipan daripada akaun belum terima. Berapa pelanggan hutang kita mampu bayar. Okey. Yang ini kita kira dalam bilangan hari. Jadi kita kena darab dengan 365. Okey, akaun belum terima. Akaun belum terima, kita kena ambil akaun belum terima bersedia selepas tolak dengan peruntukan hutang ragu jika ada. Okey, jadi akaun belum terima nilainya adalah 15400. Okey. Lepas tu bahagi dengan jualan kredit. Tahu apa itu jualan kredit? Jual secara kredit tanpa menerima duit dalam bentuk tunai ataupun bank. Bagaimana kita tahu jumlah jualan kredit? Sedangkan dalam soalan dia bagi jualan bersih. Jadi kita kena tengok maklumat tambahan. Okey. Semua jualan ialah jualan kredit. Kalau dia sebut begitu, terus kita ambil nilai jualan bersih ini. Okey. Lepas tu kita akan dapat jawapan 120.88 hari. Maknanya, perniagaan mengambil masa 121 hari untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Maknanya setiap 121 hari, pelanggan dapat menjelaskan hutangnya. Okey. Tempoh pembayaran hutang songsang dengan tempoh kutipan hutang. Kutip, kita kutip dari pelanggan kita kan, siapa yang beli dengan kita. Tempoh pembayaran ini kita bayar kepada pembekal. Maknanya kita bayar akaun belum bayar.
kita. Okey. Yang ini sama juga, akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit. Okey. Kalau sebut akaun belum bayar, maknanya kita sudah melakukan pembelian dengan dia dalam bentuk kredit. Jadi kita tengok maklumat tambahan, 9% daripada jualan belian adalah daripada jumlah belian adalah belian kredit. Jadi kita kena ambil nilai belian. Okey, belian bersih darab dengan 90%. Jadi kita akan dapat 323100. Okey, jadi jawapan kita dapat adalah 219.16. Maknanya setiap 219 hari kita dapat menjelaskan akaun belum bayar kita. Jadi tafsirannya, purata pembayaran balik hutang kepada pembekal oleh perniagaan mengambil masa sebanyak 219 hari.